Salam sejahtera. Hari ini kita nak masuk ke bab 8 pemodelan matematik. Bagaimana kita nak bentuk satu rumus untuk menyelesaikan masalah sesuatu situasi. Bagaimana kita nak aplikasikannya. Di mana pemodelan yang kita bentuk itu mungkin persamaan linear ataupun persamaan bukan linear ataupun persamaan kuadratik, ya. Jadi kita akan pergi satu demi satu langkah untuk bina model atau pemodelan matematik. Khususnya kita akan libatkan dengan ubahan secara langsung atau tidak langsung. Model matematik, ya. Itu satu perwakilan, ya, bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif atau kuantitatif. Okey, cara ukuran atau secara kualitinya melibatkan aplikasi ataupun masalah yang real, atau masalah dunia sebenar serta meramalkan pelakuan masa depan. Maka dengan model itu kita boleh anjurkan ataupun dapat lihat apa akan berlaku dengan menggunakan model itu. Jadi komponen dalam pemodelan matematik kita kena pastilah atau mendefinisikan masalah. Seperti juga cara kita nak menyelesaikan masalah, kan. Mula-mula kita akan kenal pasti dan mendefinisikan masalah ataupun kita tafsirkan masalah itu. Kedua, kita buat andaian, andaian anggaran untuk kita dapat bina model itu, pemodelan itu. Dan mengenal pasti pemboleh buah. Lepas itu kita aplikasikan model itu, matematik itu, pemodelan matematik itu untuk menyelesaikan masalah. Salah. Yang keempat, usahakan dan mentafsirkan penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okey, maksudnya kita bandingkan bentuk model yang kita dapat tu dengan keadaan kehidupan yang sebenar. Adakah sama ataupun tidak? Ataupun kita boleh guna model itu ataupun tidak dalam kehidupan sebenar, ya. Kelima, kita nak memunikan model matematik itu, bagaimana kita nak ubah sesuai, bagaimana kita dapat gunakannya kepada keadaan-keadaan yang tertentu yang boleh kita gunakan model itu. Keenam, kita laporkan dapatan itu, ya. Seperti uji kaji lah, eksperimen yang kita buat di sekolah, di makmal kita buat. Okey, contoh, kita lihat contoh, ya. Baik. Kita Razak menggunakan 50 liter petrol untuk bergerak sejauh 450 km. Amin ingin memandu kereta yang sama untuk satu perjalanan
sejauh 258 km. Berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Okey, jika Amin. Amin ni maksudnya orang yang samalah, Razak. Jika Razak jugalah. Untuk kereta yang sama untuk satu perjalanan sejauh 258 km. Anggapkan kereta yang samalah. Sebab ni kereta Razak, ini pun Amin ni kita tukar Razak. Sejauh 258 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah melalui pemodelan matematik. Okay, pertama kita buat apa? Kena pasti dan mendefinisikan masalah. Okay, apa yang soalan mahu? Menentukan isi petrol yang diperlukan untuk satu perjalanan. Okey, petrol. Dia mahu ispadu petrol. Kena cari ispadu petrol. Sejauh berapa? 258 km. Diketahui bahawa kita lihat daripada soalan tadi 50 liter petrol bergerak 150. 258 km berapa liter? Jadi dari segi aplikasinya, bila guna petrol yang banyak, maka maksudnya lebih jauh perjalanan. Ataupun lebih jauh perjalanan, lebih banyak jumlah petrol yang diperlukan. Jadi kita lihat di sini, dia adalah berkadar terus. Jauh perjalanan dengan petrol yang digunakan. Sebab bila kilometer bertambah, jarak jauh dia bertambah, ispadu petrol pun bertambah. Jadi dia berkadar terus. Jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Jadi kita dah boleh bina pemodelan matematik daripada jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Ya, andaikan kelajuan memandu bagi kedua perjalanan sejauh 450 km dan 298 km adalah sama. Jadi kita kena samakan faktor-faktor yang lain seperti kelajuan dia. Kelajuan kena sama. Kalau kelajuan berlainan, maka bertambahlah minyak diperlukan. Jadi ia akan mempengaruhi ispadu minyak petrol itu. Jadi anggapkan apa yang boleh bersama, kita samakan. Macam kita masuk makmal kan, kita juga kena samakan faktor-faktor yang lain. Seperti kita nak mendidihkan air kan, kita perlu samakan faktor yang lain seperti suhu bilik, kita buat dalam makmal. Okey. Kelembapan, masa kelembapan pun sama. Jadi ada faktor-faktor kita kena samakan. Okey, andaikan kelajuan mandu kedua perjalanan sejauh 405 km dan 290 km adalah sama. Kelajuan dia sama. Arah jarak jalan pun sama. Katakan X mewakili jarak perjalanan. Okay, kita boleh letakkan X tu B ke C ke. Apa-apa huruf kecil. Jadi di sini kita katakan X mewakili jarak perjalanan dan Y mewakili jumlah petrol yang diperlukan. Jadi kita nak cari Y kan. Jadi Y berubah, minyak itu berubah secara langsung dengan X. Dengan jarak perjalanan. Maka daripada topik ubahan, kita dapat Y berkadar terus dengan X kan. Bila kita tukar dengan simbol sama dengan, maka kita dapat Y sama dengan KX. Dalam graf K itu sebagai apa? Kecurunan kan. Kecurunan. Y dan X adalah coordinates.
bagi paksi X dan Y kan. Dengan keadaan K adalah pemalah. Jadi Y berkadar terus dengan X, maka Y sama dengan KX. Ingat lagi topik ubahan? Jadi kalau kita dah faham topik ubahan, maka mudah kita buat pemodelan matematik. Baik, ada soalan? Tak ada. Sekarang ni boleh faham Boleh. Lepas itu kita mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita dah dapat persamaan Y sama dengan KX kan. Maka kita gantikan persamaan nilai-nilai yang diberi. Y sama dengan 50 liter kan. X sama dengan 450 kilometer. Maka kita gantikan ke dalam persamaan yang kita bina. Maka kita akan dapat K. K berapa? Jadi K sama dengan 450 bahagi 50 kan. Jadi K sama dengan 1/9. Pemalah dia sama dengan 1/9. Maka kita dapat bentuk satu persamaan umum atau pemodelan matematik iaitu Y sama dengan 1/9X. Daripada persamaan ini kita boleh gantikan jarak yang diberi. Daripada jarak itu kita boleh dapat jumlah ataupun ispadu petrol. Jadi persamaan ini menguraikan hubungan antara jumlah petrol yang diperlukan dengan jarak perjalanan. Jadi awak nampak proses dia. Dari perkataan kita tafsirkan ke bentuk Y berkadar terus dengan X, Y sama dengan KX. Y kita gantikan nilai yang diberi, X gantikan nilai yang diberi, maka kita akan dapat bentuk satu persamaan, satu model pemodelan matematik, iaitu Y sama dengan 1/9X, di mana apa-apa nilai kita boleh ganti untuk dapatkan satu nilai yang lain. Jadi diberi X 258 km, berapakah ispadu petrolnya? Maka kita gantilah dalam rumus itu. Maka 33 liter petrol diperlukan untuk satu perjalanan sejauh 258 km. Okey? Tapi di segi teori lah, pemodelan segi teori ni kita dapat sejauh 258 km. Tapi faktor-faktor lain perlu kita ambil kira. Cikgu. Sebab secara real life atau kehidupan sebenar, dia tidak seperti ini. Maka langkah seterusnya kita menentusahkan dan mentafsirkan penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Jadi fungsi linear ni, Y sama dengan 1/9X, jadi mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan. Okey, tak semua. Misalnya, jika perjalanan sejauh 405 km melalui jalan raya yang berhubung pekan dan bandar, atau perjalanan sejauh 250 km berbeza dengan lebuh raya. Maknanya kalau pekan bandar ni, kita bawa lebih perlahan kan. Sebab banyak sempang, banyak lampu isyarat kan. Tapi lebuh raya lain. Lebuh raya biarkan lebih laju kereta dan minyak lebih banyak digunakan. Betul?
Jadi kita tak tahu faktor yang lain. Adakah dia berjalan di atas lebuh raya atau jalan digunakan itu jalan kampung, atau jalan kawasan-kawasan bandar. Kita tak tahu. Jadi maklumat dia tak cukup. Oleh itu, kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan kedua. Maksudnya petrol akan lebih habis. Tapi kalau jalan macam jalan bandar, dia akan minyak lebih banyak lah. Walaupun dia tak berjalan. Sebab apa? Perlu minyak perlu untuk apa? Untuk aircon ataupun untuk memanaskan enjin kan. Walaupun kereta tak berjalan, kalau jam minyak lebih banyak digunakan. Maka petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama banding yang kedua. Apabila diterjemahkan kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear diperoleh tidak sesuai digunakan untuk mengenai masalah berkenaan. Okey, jadi model itu adalah sangat perfect lah, sangat sempurna lah. Tidak ambil kira faktor-faktor yang lain. Betul? Mungkin kereta dia samalah. Kadang punya sama, tapi mungkin kereta tu tak lama diservis, maka minyak lebih banyak digunakan. Banyak faktor-faktor dia. Antara faktor ni kita boleh letak iaitu jenis jalan lah, ataupun satu jalan bandar, pekan, ataupun satu jalan lebuh raya. Okay, dekat ini kita boleh hubungkan yang lebih cepat tu pekan lah, bandar ni mungkin lebih cepat lah banding lebuh raya. Kita boleh letak andai tu macam tu lah. Kita ikut saja banding dengan yang kedua. Okey, lepas tu yang akhirnya memunikan model matematik. Jadi apa yang kita boleh simpulkan dalam masalah ni, kita tidak dapat memunikan model memandangkan maklumat diberi adalah terhad. Jadi kita tak boleh guna pakai model ini dalam keadaan-keadaan yang tertentu, seperti jenis jalan lebuh raya atau jalan kampung atau jalan bandar. Lepas tu kita laporkan dapatan. Laporkan dapatan dalam bentuk menyelesaikan masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian telah disanakan di atas. Okey, ini kita kena laporkan lah. Kita tulis sajalah. Laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah disanakan di atas. Baik, kita pergi situasi yang kedua. Kita cuba selesaikan dan kita bina pemodelan matematik. Norma menjalankan satu uji kaji untuk mengkaji hubungan antara suhu dan tekanan gas dalam sebiji tayar kereta. Dia mendapati bahawa tekanan gas dalam tayar kereta ialah 240 kilopascal pada suhu 320 Kelvin. Selepas memandu kereta dari Segamat ke Besut, dia mengukur suhu tayar kereta dan mendapat bacaan 368 Kelvin. Berapakah tekanan gas dalam tayar itu? Jadi kita boleh bina pemodelan matematik seperti soalan satu tadi. Okey, apa yang kita perlu buat? Okey, kita selesaikan dalam 2 minit setengah. Kita lihat dia berkadar terus ke berkadar songsang. Kita lihat kat sini. Okey, contoh cikgu akan beri yang ini. Step dia.
Okay, cuba selesaikan. Jadi ubah dia, mengenal pasti yang dipasti masalah, tentukan apa tadi dia mahu. Tentukan tekanan gas dalam tayar itu yang keadaan suhu 368 Kelvin. Jadi kita tukarkan saja yang ini. Sampai kita dapat apa yang berkadar langsung. Kita ubah saja yang ini. Dia punya boleh ubah ni. Kita ubah. Lepas tu kita andaikan. Apa yang kita boleh andaikan? Benda yang kita boleh samakan supaya kita dapat bina rumus itu. Atau pemodelan matematik. Boleh? Baik, ada soalan? Kalau tak ada soalan, terus kita buat step dia. Okey, faham soalan dia tadi? Yang ni? 368 K, 240 kilopascal, suhu 320 Kelvin. Okey, perlu ubah yang baru 368 Kelvin. Berapakah tekanan gas? Okey, dah dapat dah ni. Okey, boleh salin dulu yang ni. Maklumat yang penting. Lepas tu, cuba ikut langkah demi langkah yang ini. Step untuk bina pemodelan matematik. Ini soalan satu ya, contoh soalan satu. Ubahkan semua nilai-nilai dia.
Sudah dapat? Siapa boleh hantar jalan kerja? Boleh hantar melalui WhatsApp ya. Baik, bandingkan jalan kerja anda dengan skema. Pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Tentukan tekanan gas dalam tayar itu apabila suhu 368 Kelvin. Diketahui bahawa semakin tinggi suhu, semakin apa? Semakin tinggi tekanan gas dalam tayar kereta. Maka semakin tinggi suhu itu, dia berkadar langsung berkadar terus dengan tinggi dengan tekanan gas dalam tayar kereta itu. Oleh itu, tekanan gas berubah secara langsung dengan suhu tayar. Maka kita boleh buat simbol apa? Maka kita boleh buat simbol Y berkadar terus dengan X ataupun ini kita boleh guna simbol P lah, pressure dengan T ataupun dengan K. Kita lihat. Okay, soalan tadi pertama tadi kita boleh hubungkan Y berkadar terus dengan X kan. Baik, ini tadi pressure dengan isi padu kan. Pressure, tekanan, kita guna andaikan P sebagai pressure. P berkadar terus dengan apa tadi? Suhu. Temperature. Kan? Maka P sama dengan formula T. Betul? Maka kita gantikan maklumat yang diberi.
Pressure dia berapa tadi? Temperature dia berapa? Berapa tadi? 240 kan? Sama dengan berapa Kelvin? 320. Okey. Kita boleh cari dia pemalar dia. K dia. Boleh? Cikgu yang andaian dia macam mana? Baik, seterusnya kita buat apa? Langkah kedua, Andaian. membuat andaian dan mengenal pasti boleh ubah. Cikgu dah tunjukkan tadi, jadi andaian kita boleh andaikan apa yang boleh kita samakan. Daripada faktor suhu. Kita boleh samakan ispadu tayar. Ispadu tayar pun mempengaruhi tekanan gas. Jadi kita andaikan ispadu tayar tidak berubah dan tayar yang sama diukur suhu dan tekanan gas. Jadi tayar yang sama kita uji tu bukan tayar yang lain. Jadi kita kena ada pemboleh ubah yang lain yang kita masukkan. Katakan T mengukali suhu dan P mengukali tekanan gas. Okey? Yang biasa digunakan dalam fizik kan. T temperature, P untuk pressure, tekanan. Boleh? Jadi P berubah secara langsung dengan T, maka P sama dengan KT ya. Ini P, kita gantikan T ni sebagai P ya. P sebagai sama dengan KT. Okey, lepas tu kita buat apa? Buat andaian tadi, kita wakilkan T itu sebagai suhu, P sebagai tekanan gas, ataupun T sama dengan suhu, P sama dengan tekanan gas. Maka P berubah dengan T, maka P sama dengan pemalar T. Okey, kita aplikasikan matematik, kita menyelesaikan masalah. Gantikan P sama dengan 240 dan T sama dengan 320 ke dalam persamaan. Pemodelan matematik yang kita bina tadi untuk kita dapatkan rumus atau pemodelan yang lengkap. Okey, maka K kita dapat 3/4, maka P sama dengan 3/4 T ataupun P sama dengan 0.75 T kan. Lepas tu kita masukkan dalam persamaan apa yang kita nak cari. Maka kita boleh beritahu persamaan ini menguraikan hubungan antara tekanan gas dan suhu. So, kita gantikan apa yang diberi. Itu temperature, suhu 368, kita gantikan, maka kita dapat pressure yang baru, tekanan yang baru. Dia persamaan yang kita bina tadi. Baik, ada soalan? Maka tekanan gas pada suhu 368 Kelvin ialah 276 kilo
Pascal. Step seterusnya sahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Jadi model fungsi linear P sama dengan 3 per P T yang diperolehi mungkin tidak dapat digunakan untuk semua jenis tayar. Boleh? Kerana perbezaan isi padu tayar juga akan menyebabkan tekanan gas berubah. Misalnya tayar dengan isi padu yang lebih besar, ini tekanan gas yang lebih rendah. Maksudnya bila lebih besar, maka tekanan dia kurang kan. Tapi kalau tayar tu lebih kecil, maka tekanan gas tu akan lebih rawak, akan lebih kuat kan. Maksudnya dalam bilik yang lebih kecil kan. Jadi tekanan dia lebih kuat berbanding satu bilik yang besar. Maka misalnya tayar dengan isi padu yang lebih besar punya tekanan gas yang lebih rendah, maka model fungsi linear ini tidak sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam dunia sebenar. Ini yang kita sahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Kita boleh tulis macam ni. Boleh? Bahawa satu model tu tidak perfect atau tidak boleh diguna pakai selangsung kepada keadaan yang sebenar kerana faktor-faktor lain yang mempengaruhi tekanan gas. Okey, memurnikan model matematik. Jadi macam mana kita nak murnikan model tu atau kita boleh guna pakai? Namun kita boleh murnikan model ini dengan mempertimbangkan saiz tayar digunakan. Jadi saiz tayar ini kita kena jadikan dia sama. Jenis tayar, saiz tayar, harga tayar, tayar yang lebih kualiti kan. Tayar yang tak kualiti macam mana pula tekanan dia berbagai. Suhu lagi, suhu keadaan keliling dan daya tahan tayar tu, keadaan suhu yang lebih panas ataupun tak dapat tahan panas. Lepas tu melaporkan dapatan. Laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian telah dilaksanakan di atas. Jadi kesimpulannya, inilah salah satu persamaan linear yang kita boleh bentuk daripada ubahan pada langsung instead daripada berkadar songsang. Bukan dia persamaan linear saja, persamaan kuadratik juga kita boleh ambil kira dalam pemodelan matematik dan persamaan-persamaan yang lain. Boleh? Jadi cikgu akan sertakan soalan seperti persamaan kuadratik ke dalam modul ini. Jadi ada nak tanya sebarang soalan? Boleh faham tak? Macam mana keadaan? Senang ke sukar? Mudah kalau kita ikut step dia lah. Okey, soalan ni juga yang kita bincang ni mungkin akan keluar dalam bahagian C. Soalan yang banyak markah tu bahagian C. Jadi inilah salah satu soalan bentuknya. Cikgu memang cara dia jawab macam Baik, ni kalau lah. tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Boleh? Boleh
Ada soalan? Ada Jadi ada soalan, kita tangguhkan kelas kita. Salam damai, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Apa? Dia nak tanya apa lagi?